Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته أما بعد. Asas yang kelima yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya berkaitan dengan 10 asas kepada akidah yang terkandung di dalam 40 asas kepada agama. Maka kita sampai kepada asas yang kelima, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak ataupun bersifat dengan iradah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan iradah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkehendak ke atas segala yang diwujudkan, yang diadakan, yang Allah Ta'ala ciptakan. Ibrazul mungkin minal adam ilal wujud. Buat daripada tidak ada kepada ada dengan tidak ada contoh, dengan tidak ada bahan. Tuhan cipta. Kita ni nak buat sesuatu kena ada bahan. Kalau tak ada bahan tak boleh buat. Kan? Dan juga Allah Ta'ala tentu. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti jadi macam mana yang dia nak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan berlaku, mesti berlaku. Wa ma lam yasha, sesuatu yang Tuhan tak kehendaki sekalipun kita nak, pasti takkan berlaku. Tu. Kita nak kemenangan perintah Malaysia? Nak. Kita nak ada bagi Anwar Ibrahim jatuh? Kita nak. Kita nak ada supaya DAP kalah? Kita nak. Kita nak. Tapi Allah Ta'ala berkehendak tak? Tu persoalan dia. Adakah Tuhan tak kehendak mereka jatuh tu kerana Tuhan redha? Kehendak dengan redha tak muafakat. Hari kita tengok. Lagu mana dia? Jadi Allah SWT lah sesuatu yang terjadi di atas maknanya yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lah yang berkehendak. Allah Ta'ala yang maha mentadbir di atas segala makhluknya. Lagu mana dia nak buat? Dia nak corakkan lagu mana, dia nak buat lagu mana, dia nak takdir lagu mana, maka itu adalah di bawah pentadbirannya. Tidak ada yang terjadi di alam al-mulk. Alam al-mulk ni adalah alam yang dapat dilihat dengan mata dan juga panca indera kita, hak fizikal ni, hak kasar kita ni. Mata, telinga, penjabat, perasa, segala panca indera kita yang 5 ni
maka kita boleh dapat ataupun kita boleh capai, kita boleh lihat, kita boleh dengar, itu dipanggil alam mulk, alam yang apa nama, yang zahir ni, yang mana kita boleh dapat. Ia merangkumi alam yang dapat dilihat dengan mata fizikal manusia dan juga alam yang dapat diterokai dengan penggunaan alat-alat moden ni. Kita boleh capai, kita boleh dapat, kita boleh kaji, kita boleh jumpa. Kuman tak nampak tu, bila guna mikroskop kita boleh nampak. Molekul layak kita pandangan mata kasar kita tak dapat tengok, tapi bila guna alat kita boleh tengok, kita boleh dapat. Tu nampak. Angin kita boleh sukat, cahaya kita boleh sukat. Nampak tak? Tu semua adalah fizikal. Benda-benda yang bersifat fizikal ni, iaitulah dia masuk dalam golongan alam al-mulk. Maka ianya melebar luas meliputi seluruh alam semesta yang berfizik, meskipun jauhnya hingga bilangan meta galaksi. Meta galaksi jauh tu kan? Bukan takat meta galaksi, tera galaksi. Tera ni lagi luas, lagi jauh, lagi luas. Tu cara maknanya pengukuran dia. Dari sini pi bulan berapa, galaksi dia ada berapa, pengukuran dia. Dan sebagainya sehingga sampai kepada yang tanpa batasan, tanpa batas infinity. Yang mana kita boleh sukat, yang mana orang boleh sampai, tak boleh sampai, semua tu dipanggil masuk dalam alam al-mulk, di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakera, alam, planet, apa semua tu termasuk dalam alam al-mulk. Alam al-mulk ini juga boleh berinteraksi dengan roh jasadi. Dia boleh berinteraksi dengan roh jasad, dengan jasad kita ni, dengan roh kita. Tu panas, matahari sampai rasa panas, nampak tak? Sejuk, kita boleh berinteraksi dengan kita, boleh kita ada perasaan dan rasa. Keseluruhan alam al-mulk ini ada alam yang di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah Taala tadbir. Matahari kalau dia berjalan mengikut paksi dia, kan? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizul alim. Wasyamsu tajri, bermula matahari itu beredar, berpusing, berlari, mengikut ketentuan Allah Taala. Dzalika takdir, demikian adalah satu takdir, satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari itu dia berpusing mengikut galaksi dia. Andai kata matahari itu dia dekat sikit pada kita, retung kita, teraduk jauh tu pun kita tak tahan dah, punya panas dah, buat panas ni tak tahan. Maka kalau dia jauh daripada bumi, dia pergi ganjak sikit belakang sikit, sejuk kita beku habis. Teraduk malam, terekon pasal mau duduk gigi sejuk ketak-ketak. Tuan-tuan tak pernah rasa sejuk tu? Saya masa mengaji di Syria dulu, Allahu Akbar, sejuk. Lubang pusat paku pun tak tahan, punya sejuk. Waktu sejuk tu, kes selimut meang tu lah paling syok sekali. Waktu musim panas, dia tak kelapak, dia kata meang nak mampus kes selimut tu. Tapi musim sejuk tu paling syok sekali. Ada sahabat dia tu, ada budak di Perak tu, dia tu kurus, nipis pun, tidur buat kes selimut. Kita tak sedar, dia jejak bunyi lagi kita lalu kan, saya ada rumah dengar bunyi dia jejak sama nipis ke selimut tu. Tidur musim sejuk ni, tidur tak tahu nak abang lah, tu paling nikmat. Kita tidur naik kon, kalau tarik ke selimut sak tu tak abang. Allahu Akbar. Ada orang tidur seminggu musim sejuk kan main. Sedap-sedap ditanya hari apa, berapa hari bulan, tidur sampai seminggu, duduk pakai selimut tu musim sejuk. Sejuk tuan abang. Kalau Allah Ta'ala tak maknanya lari ke dalam keadaan Tuhan buat matahari itu berpusing mengikut paksi dia. Ada tempat-tempat yang sejuk sampai kita tak tahan dah. Tempat orang Eskimo kita tak boleh duduk. Eskimo boleh. Depa main di apa nama, tablik punya tempat tu. Main. Depa tak tahan pula panas sini. Depa kena pergi order ketua pula.
Duduk atas ketua air bayang. Dia pun tak bisa dengan sejuk. Ya. Ni zalika taqdir, demikian adalah satu takdir, satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita tengok ish. Bila kita duduk berjalan kata-kata ni, kita duduk meneliti, kita tengok, sebab itulah kita disuruh berjalan. Suruh tengok. Ya, jangan duduk berjalan saja. Berjalan tu kena tengok. Meneliti kepada seluruh iaitulah kejadian Allah Ta'ala, alam yang Allah Ta'ala cipta ni. Matahari putar tengok. Kalau dia pergi jauh sikit kita, mampulah kita tak tahu nak kata lah. Tera duduk dekat, tera berjalan ikut yang tu pun tempat sejuk kita tak tahan dah. Tempat panas pun kita tak tahan dah. Panas ya Rabbi. Duduk tepi kawah pun tak tahan. Musim panas tu tuan-tuan kalau di Syria kan, macam duduk tepi kawah tu. Hau. Saya satu hari tu tak tahan, sakit kepala. Duduk rumah. Nak buat macam mana? Dia kata aircon tak ada. Lama-lama nak tidur, buka tiap tidur apa tiap tak buat ambil air pun dalam besen, talau kipas angin pergi ke besen tu. Macam-macam cara. Punya tak tahan panas. Ni Allah Ta'ala buat. Peredaran dia. Allahu Akbar. Ya, tu pun kita tak tahan. Tuhan kalau Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala buat ikut paksi dia. Kalau dia lari pada paksi tu, jenuh kita. Kita dapat rasa, kita dapat, orang kata apa, mencerap dengan anggota kita yang apa nama, dengan jasad kita. Boleh lihat dengan, ada yang boleh melihat dengan mata dan juga dengan alam metafizik. Tidak dapat diduga dengan panca indera manusiawi. Ada perkara yang kita sampai tak boleh nak ukur dengan kekuatan secara manusiawi. Dan alam malakut, tidak ada terjadi di alam al-mulk, alam syahadah ni, dan juga alam malakut. Alam malakut ni menurut Imam Ghazali, dari semua realiti yang ada secara bentuk ada dua bahagian, iaitu empirical, alam indrawi, ataupun kita duk sebut alam syahadah tu satu, atau alam ghaib, alam yang kita tak nampak. Kita tak nampak alam ghaib. Allah Ta'ala ghaib. Kita tak nampak malaikat, kita tak nampak yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Jin duduk di alam lain kita tak nampak. Itu dipanggil alam ghaib. Ataupun alam malakut. Kita boleh membandingkan antara dua alam ni seperti kulit dengan isinya. Kulit lagu mana, isi dia lagu mana. Dia ada dua maknanya alam yang berbeza. Bentuk luar sesuatu dengan rohnya, kegelapan dengan cahaya. Kita dapat bezakan di antara, iaitulah roh dengan jasad. Roh lagu mana, jasad lagu mana. Ya. Begitu juga dengan cerah dengan gelap. Beza cerah dengan gelap. Ya. Begitu juga iaitulah kerendahan dengan ketinggian. Rendah lagu mana, tinggi lagu mana, dia tak sama. Alam malakut disebut dalam alam atas, alam rohani, alam nurani. Sementara alam syahadah adalah alam bawah, ataupun alam jasmani, ataupun alam gelap. Disebut dalam kitab Mishkatul Anwar dan Majmu' Rasail, yang telah ditulis oleh para alim ulama. Jadi kesimpulan dia, alam malakut ialah alam yang hanya dapat dilihat dengan mata hati, ataupun alam metafizik. Tidak dapat diduga dengan panca indera manusiawi. Tak boleh. Kita nak cepat dengan akal tadi. Ya. Itu maknanya dengan kepercayaan, dan dicapai dengan mata hati, dan juga dengan sam'iyat, perkara yang sam'iyat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang terjadi di alam al-mulk dan juga malakut, baik sedikit pun maupun banyak, yang kecil maupun yang besar, yang baik maupun yang buruk, yang bermanfaat maupun yang berbahaya, beriman ataupun kafir, berilmu ataupun bodoh, bahagia ataupun sengsara, bertambah ataupun berkurang, taat ataupun maksiat, melainkan dengan apa? Dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, serta dengan kebijaksanaan dan juga kehendaknya. Semua berlaku dengan kehendak Allah.
apa saja yang berlaku di atas muka dunia ni, baik di alam al-mulk, baik di alam malakut, semuanya itu adalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni wajib kita kena beriman ni. Nampak? Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Kita dok kata masya-Allahu kana, apa yang dikehendak pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya, wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Tuhan tak kehendaki takkan jadinya. Tak usah nak buat dulu mana lah. Kita mau di AP kalah, tapi Tuhan kita tak kalah. Boleh tak? Kita tak berlaku apa yang kita nak. Kita nak menang, Tuhan kata tak menang, tak menang. Nampak tak? Bila Tuhan kita nak menang, Allah Taala bagi menang. Menang. Kan? Ni akidah kita. Kan? Sebab itulah apa nama ni merupakan akidah kepada perjuangan kita kena pegang. Kan? Jika Allah SWT mentakdirkan, Allah Ta'ala menentukan kita menang, yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kamu, fala ghaliba lakum, tak ada siapa pun yang dapat mengalahkan kamu. Ini akidah perjuangan kita. Wa in yakhdhulkum, jika sekiranya Allah Ta'ala mengecewakan kamu, tidak memberikan pertolongan kepada kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa pula yang dapat memberikan pertolongan kepada kamu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah Ta'ala lah bertawakal oleh sekalian orang beriman. Kita kena bertawakal kepada Allah kerana yang menentukan Allah. Nampak tak? Habis kita ni buat apa kalau tak ni? Kita ada usaha dan ikhtiar kita perah keringat kita, pemikiran kita, daya usaha kita, di situlah terletaknya pahala. Terletaknya apa? Pahala, kerana nak kita, usaha ikhtiar kita itulah diberi pahala. Di situlah ada niat kita. Niat kita nak supaya kita menang, Islam menang, kita berdoa supaya Yahudi dikalahkan. Lalu Allah Ta'ala bagi mana? Pahala tu. Kerana nak kita tu, walaupun nak kita tu tak boleh merubah ataupun boleh mendatangkan kesan, tetapi ada pahala. Kerana apa? Kerana kita nak. Tu ketentuan atas apa? Allah. Kita hanya merancang, siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dah apa yang Tuhan nak takdir? Kita tak tahu, majhul. Ya. Lalu kita buat kerana kita ni hamba, dituntut kena berusaha dan juga berikhtiar. Ada? Kita makan ubat. Bukan ubat tu yang menyembuhkan penyakit. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Tidak ada yang boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita makanlah ubat. Yang bagi menyembuh siapa dia? Allah. Yang usaha ikhtiar siapa dia? Kita. Alat yang kita ikhtiar pada ubat, makan ubat. Makan ubat dapat pahala. Kerana apa? Kerana kita berikhtiar. Akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentakdirkan. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Tidak keluar daripada kehendaknya lirikan orang yang melihat. Tu. Dan kesalahan orang yang berfikir. Bahkan dialah yang mencipta dan mengembalikannya, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang dapat menolak kebijaksanaannya, dan tidak ada yang boleh memberi alasan terhadap ketetapannya. Sebab tu Allah Ta'ala tetap lagu mana macam tu lah. Kita tak boleh nak buat apa. Allah menentu sesuatu dengan kemahuan di bawah pemerintahannya. Bukan bermaksud Allah Ta'ala tu berhajat. Tuhan tak berhajat, tak ambil faedah kepada barang yang diciptanya. Bukan Allah Ta'ala mempunyai keinginan dan juga mengambil faedah. Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala adalah di bawah kekuasaannya. Jadi Allah Ta'ala menentukan sesuatu terhadap makhluk, iaitulah menentukan mungkin mutaqabilat.
kita ni seorang tu nak jadi, ya, seorang tu hamba Allah, nak lahir di bumi ni, nak lahir di mana? Dalam banyak tempat di dunia ni, di mana? Di Mekah. Di mana? Di Kepala Batas, di Malaysia. Di Malaysia, dalam banyak-banyak tempat di Malaysia, di mana? Di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang tang mana? Kepala Batas. Kepala Batas tang mana? Tang Bumbung 5. Ditentukan dalam tempat, miqdar tempat yang banyak-banyak ditentu, tahu dah. Tentu Kepala Batas, Bumbung 5. Nampak tak Tuhan tentu? Dalam Allah Ta'ala tentu ni, yang akan dilahirkan dalam bangsa apa? Bangsa dalam banyak-banyak bangsa ni, Arab ada, Melayu ada, Hindu ada, Cina ada. Tahan banyak-banyak bangsa, tentukan bangsa Melayu. Jadilah kita bangsa Melayu. Bukan kita minta pun jadi bangsa Melayu. Siapa yang tentu jadi bangsa Melayu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dalam banyak-banyak Allah Ta'ala tentukan dia pula. Kulit dia ini hitam ke cerah ke? Kulit dia cerah, maka tak berlakulah hitam kat dia, jadilah kulit dia putih. Nampak tak? Miqdar dia besar mana? Berapa nak lahir ni? Berapa pound dah? Lalu lahirlah macam mana yang Tuhan tentu. Panjang ke pendek ke ketot ke, Allah Ta'ala tentukan macam tu. Jadi semua tu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengoklah Allah, kita tengok awak lah. Ada seorang tu kan, dia tengok karbohidrat duduk berenang lantik, dia kata apalah karbohidrat ini, sia-sia lah, tak ada kerja lah, duduk berenang lantik ini. Tak kedai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kena sengat dengan kalajengking, sakit. Kemudiannya sampai badan pun dah naik biru dah. Orang pun ramai-ramai pi ziarah dia. Tengok hamba Allah tu sakit akibat disengat kalajengking, badan pun sampai naik biru lah. Pi balik. Dalam sekumpulan orang yang pi ziarah tu balik, jumpa seorang tua di tengah jalan. Dia kata, hampa ramai-ramai ni mai mana? Hampa ramai-ramai ni kami, dia kata salah seorang daripada ramai-ramai tu, dia kata kami baru balik tengok orang sakit yang kena sengat kalajengking, badan pun dah naik biru lah. Kata orang tua, dia kata bukan susah, dia kata pergi cari karbohidrat tu, dia kata belah dua, tempek dekat tempat kena sengat tu. InsyaAllah baik lah. Dalam ramai-ramai tu pergi cari dah karbohidrat ni, kemudian belah dua, dipubuh dekat tempat kena sengat tu. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala, sembuhlah dia daripada penyakit. Allah Ta'ala nak bagi dia bagus. Dia kata, rupa-rupanya ada guna karbohidrat ni. Dia kata, kita ada guna karbohidrat ni. Aku yang tak tahu rupanya. Aku yang jahil. Kita yang tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kita tahu tu rumput yang kita duduk pijak tu, ubat besar tu, kita tak tahu. Kita pijak, kita tak tahu. Nampak tak? Tongkat Ali kita tak kenal, lalu tak kira tongkat Ali. Orang nak kata jarumah, macam mana jarumah ni? Lepas saya duduk bijak lah. Sirih Aceh. Lagu mana? Kita duduk tepi, orang kata tepi rumah tu. Kita tak tahu. Mana? Kita dah ingat pun tak ada apa-apa, sia-sia saja. Tak ada sia-sia. Semua yang Tuhan buat tu ada Tuhan kehendaki. Kita yang tak tahu, kita yang jahil. Nampak tak? Kita tengok ni awak lah ni. Jadi lagu ni apa faedah? Semua ada faedah. Semua tu ada dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi rahsia ni kepada siapa yang dia kehendaki. Bagi kepada orang yang tahu bab harba ni. Dia tahu guna macam tu, macam ni. Tuan-tuan pergi dekat Sungai Dua tu, di belakang Masjid Al-Amin tu, pergi dekat kedai RM1. Ni ada RM1. Kedai Ali ni dia meniaga hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, isu cuti. Tak ada. Tak daripada pukul 7 sampai pukul 1 tengah hari. 12 lebih lah. Makan apa pun RM1 lah. Birun RM1, ayak RM1, kopi O RM1, teh O RM1,
Semua RM1. Kuih RM1. Kan? Saya lebih tahun tu lah. Kalau saya nak belanja pun tak ada banyak duit sangat. RM1. Habis sangat orang nak makan yang mana sangat. Semua RM1. Teh tarik pun RM1. Kopi apa nama Tongkat Ali tu pun, Tongkat Ali kalau kita pergi makan RM2 lebih dengan mereka. RM2. Roti canai RM1. Bihun RM1. Bubuh menimbun tu, bubuh. Kita bubuh sendiri. RM1. Wah. PP tu. Dia bubuh ubat dia kaki apa nama tu orang ubat herbal ni. Dia macam saya pergi hari tu duduk balik herbal dia. Tongkat Ali tanya dia kata ustaz apa dia sakit kat mana? Dia abang lagi pra cerita. Gaut apa pula nak makan? Dia cerita pula pra kawan dia. Pandai buat ubat dia segala makna ubat menyerap dah orang tu. Kan? Pihak abang nak makan apa? Ada bersyarah kita. Tentang penyakit mana. Tadi pagi pergi tanya abang ni. Abang ipar tadi dia sakit berapa tahun. Sakit ni belah ni. Dia kata tak usah nak makan ubat apa. Dia kata itu cara pernafasan tak betul lah. Ni saya minta maaf. Dia kata maknanya kita menyawa cara tak betul. Kita menyawa tarik dia kata perut kembung. Patutnya kita hisap nafas ni perut kepeh, ni perut kembung. Cara kita bernafas tak betul. Dia kata sebab tu masuk angin ataupun masuk ayak nampak paru kita. Dia tunjuklah cara dia kata ustaz bagi kempeh dia kata tarik kot hidung kemudian lepas pelan-pelan kot mulut. Bagi biasa dia. Sebab tu Rasulullah tak bagi dia kata tiup kot mulut. Dia buat keluar balik. Karbon dalam badan kita keluar, masuk dalam kopi pula, minum pula. Tu toksik tu. Nampak tak? Dia reti orang tak bagi kat dia ilmu babak dia. Dia suruh makan apa nama? Buah kulim. Anda tahu buah kulim? Cimat ni orang ada kelang gula ni, tu baguslah. Tapi ya Rabbi kita rebus apa nama ni buah kulim tu satu rumah busuk macam petai hari tu. Saya dah rebus dari tu beli dekat orang rebus. Punya hari tak tahu nak abang, punya busuk satu rumah. Tapi pergi kat dia buat. Dia bubuh campur dengan campur. Yang ni kita boleh minum. Tu orang reti orang tak nak bagi. Nampak tak? Kalau kita apa nak jadi? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha menghendaki dia apa dia kehendak maka dia akan dia tentukan maka jadilah. Macam itulah. Sebab tu bila mai pula dalam bab qada dan qadar ni, sebab itulah kalau kita pergi tang mana pun orang duk pening kepala tang bab qada dan juga bab qadar. Kan kita dengar yang bila kita kata ustaz-ustaz pun sama juga bila bersyarah yang baik daripada Allah Taala dan kekurangan daripada diri kita sendiri. Itu Mu'tazilah punya pegangan tau. Baik daripada Allah, buruk daripada kita. Tak ada kita ni sunnah wal jemaah baik buruk daripada Allah Taala. Tapi pasal apa kita kata nak ajak kita beradab dengan Allah. Biar buruk tu sandak kat kita. Baik tu sandak pada Allah SWT. Tapi hakikatnya baik buruk daripada siapa? Allah SWT. Mu'tazilah kata kalau lugu tu nanya lah orang kafir ni. Dah dia beranak tu dia tak tentu kata ni, dia pun tak minta jadi orang kafir. Beranak dia jadi kafir. Mak dia kafir, dia jadi kafir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Tiap-tiap yang hidup dia lahir dengan fitrah, tapi yang dia jadi berubah tu pasal mak bapak dia. Mak bapak dia Cina, dia ajaklah sembah tokong. Mak bapak ada orang Nasara, dia ajaklah sembah apa nama Kristian, jadilah Kristian. Mak bapak dia Yahudi, jadilah orang Yahudi. Mak bapak dia Hindu, jadi Hindu lah. Nampak tak? Lalu makna Mu'tazilah kata yang baik daripada Allah Ta'ala Tuhan tentu hak baik saja, hak buruk Tuhan tak tentu. Nampak tak? Nampak sopa betul tu. Sopa rasional tak? Tapi kita tengok. Kita ahli sunnah wal jamaah baik buruk daripada siapa? Allah. Tentu kawan tu jadi kafir siapa dia? Allah. Tentu kan mana orang tu jadi beriman siapa dia? Allah. Kalau gitu naya lah zalim Tuhan. Dia tak mau pikut tu.
Mu'tazilah ni kerana tak mau letakkan sifat zalim pada Allah, maka dia kata yang baik itu Allah Ta'ala tentukan, yang buruk Tuhan tak tentu. Habis tu jadi kita tengok balik kan? Makna jadi sesuatu yang kita tak buat. Kita nak buat roti canai jadi tempe. Apa kita nak kata kepada orang yang tak reti? Kalau dia reti, takkan dia nak buat roti canai jadi tempe. Roti canai orang tak bunyuk. Roti canai orang bubuh makna minyak. Uli di tepung tu bubuh margarin. Uli bubuh minyak. Yang ni dia pergi bubuh nyok lagi. Buah yak lagi. Buat uli tempe lagi. Tahu tak? Dia nak buat roti canai jadi tempe. Mana dia tu jahil. Ataupun dia lalai. Macam saya nak pi kata tu. Kan? Saya nak pi Tasik Geluguk. Kan? Tiba-tiba sampai mana? Sampai Sungai Luar. Jadi apa nak kata, orang nak kata pada saya? Maknanya saya ni mungkin lalai. Nampak? Ataupun tak reti, ataupun jahil. Nampak tak? Sepatutnya Nabi Tasik Geluguk keluar daripada Makkah ni kona belah kanan. Tiba apa pergi kona belah kiri? Menunjukkan kata jahil ataupun tak tahu. Jahil ataupun tak tahu, ataupun lalai. Baik, lalai ni boleh hadap pada Allah Ta'ala tak? Tak ada. Tuhan bersifat dengan ilmu. Tak ada sifat lalai. Sifat jahil tak ada. Habis tu yang mana Tuhan tentu macam tu lah. Macam mana yang jadi macam tu Tuhan tentu. Kalau dia tu kafir, memang Tuhan tentu kata dia jadi kafir. Nampak tak? Kacau apa telefon ni apa? Halo ya, ada apa? Oh, you wrong number ni. Saya orang lain. Bukan ni. Doktor mana pula? Okey. Mana mai pula? Cari kita doktor. Tu dia kata, lagu tu macam mana? Naya kau tu. Dah lah beranak dia, ada mak pak dia, tu kafir, dia lagi lahirkan kafir, mati pula tu, masuk neraka pula. Naya dah. Oh, dia nampak macam tu. Dia tak mau tuduh. Dia nak kata Tuhan buat baik saja. Dia sendiri tu yang buat yang buat bagi jadi kafir. Kalau lagu tu dia ada kuasa. Nampak tak? Allah Ta'ala mau lagu lain jadi lagu lain. Allah Ta'ala mau dia beriman, dia buat jadi kafir. Mana Tuhan ada kekurangan tak? Ada kekurangan. Sebab tu kita tak mau kata macam tu, sebab ada kekurangan pada Allah. Nampak tak? Dia terperangkap dengan ta'rif. Ta'rif zalim ni apa dia? Tasarrafu fi ghairi milkihi, memerintah pada barang yang bukan milik dia. Tu makna ta'rif zalim. Semua makhluk ni bukan Tuhan punya lah. Allah Ta'ala nak buat lagu mana, nak buat bangsa apa, nak jadi Islam ke, beriman ke, dia punya. Dia punya suka, dia nak buat lagu mana. Macam kereta kita. Kereta kita ni, bonet kereta kita nak buah nyok ke, kita nak buah batu ke, kita nak buah apa ke, kita punya suka. Kereta kita. Kan? Kita nak cabut tayar ke, tak apa. Kereta ni nak cat kalau apa pun kita punya suka. Kereta kita. Orang tak boleh kata buat zalim. Tapi kalau kereta orang duk elok-elok, kita boleh cucuk tayar. Waktu panggil maknanya buat zalim. Pasal merintah barang bukan milik kita. Yang ni Allah Ta'ala memerintah barang milik dia. Dia nak buat lagu mana? Dia nak buat lagu elok ke, dia nak buat cacat ke, dia nak buat beriman ke, dia nak buat kafir ke, dia nak buat lagu mana, dia punya suka. Dia rentah. Dia punya barang yang milik dia. Tu tak boleh panggil zalim. Tu. Nampak tak? Asal kerana tak mau tuduh Tuhan zalim saja. Tu dia kata Tuhan buat benda baik semua. Dia menjadi masalah pula. Meletakkan mana Tuhan ni ada sifat, ihtimal sifat lalai, ihtimal sifat lupa, ihtimal maknanya Allah SWT tu jahil. Nak buat lagu lain jadi lagu lain. Nak buat bagi jadi seorang tu beriman, dia buat jadi kafir. Nampak tak? Ataupun maknanya Allah Ta'ala tu tergagah, dipaksa.
Ada sifat tergagah, sifat dipaksa. Sebab itulah apa nama, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Tuhan tidak ditanya apa yang diperbuatnya. Apa yang dia buat Tuhan tak ditanya. Sebab dia Allah, Tuhan bukan mukallaf. Allah Ta'ala bukan mukallaf. Yang mukallaf kita. Yang kena soal ni kita. Di hari akhirat ni siapa yang kena soal? Kita kena soal. La yus'alun amma yaf'alun. Allah Ta'ala tidak disoal apa yang dia buat. Wahum, sedangkan mereka itulah makhluk semua itu yus'alun, akan disoal di hari akhirat nanti. Tu. Jadi Allah Ta'ala buat, tak boleh pergi. Sebab itulah berlaku orang kata mufaraqah di antara Wasil bin Atha, anak murid kepada Hasan Basri. Dia mengaji, dia anak murid kepada Hasan Basri. Duduk dalam masjid tu, dia belajar dengan Cik Hasan Basri. Lalu kan, bila mai dalam bab maknanya Tuhan buat baik dan perkara terlebih baik pada hamba dia tak sehaluan dengan guru dia. Nampak tak? Lalu dia pun kata, aku tidak faham begitu. Lawan tu guru. Aku tak faham begitu. Akhir sekali Wasil bin Atha ni dia i'tizal. Mana i'tizal ni apa makna? Memencilkan diri. Lalu dia bukan kata dia seorang, dia angkat geng lah. Jangan ingat kita ni yang tak tujuan kita pergi keluar buat pan tu, takkan dia pergi seorang. Dia angkat geng ni. Macam tu juga Wasil bin Atha angkat geng. Dia angkat geng tubuh parti baru, buat satu kumpulan baru. Jadi kerana Wasil bin Atha ni i'tizal, berpisah daripada iaitulah gurunya dan juga orang ahli sunnah wal jamaah, maka dia ada kumpulan, maka bubuh mim pula Mu'tazil. Oleh kerana dia satu firqah, dia panggil Mu'tazilah, satu firqah yang terasing daripada kelompok orang Islam. Tu nama Mu'tazilah. Pengasas dia apa dia? Wasil bin Atha. Kemudiannya Wasil bin Atha ni dia mengembangkan dia punya ajaran dia ni sampailah kepada anak murid dia, iaitulah yang handal nama Abu Hashim Jubai. Abu Hashim Jubai ni adalah pak tiri kepada Abu Hasan Sy'ari. Jadi Abu Hasan Sy'ari ni ketika muda dia adalah mazhab Mu'tazilah. Lalu mai satu masa orang kata Allah Ta'ala nak pelihara Abu Hasan Sy'ari, keturunan Abu Musa Asy'ari. Allah Ta'ala nak pelihara dia. Kan? Lalu Allah Ta'ala maknanya Allah Ta'ala bagi ilham kat dia. Dia dapat. Dia berfikir, dia tanya kepada guru dia berkenaan dengan masalah yang kita sedang nak belajar ni, iaitu masalah salah dan aslah. Buat baik dan terlebih baik bagi hamba ni. Buat baik dan terlebih baik bagi hamba, salah dan aslah ni. Nampak tak? Lalu dia tanya berkenaan dengan, dia kata kalau ikut pandangan kita, iaitulah Tuhan ni buat baik. Nampak tak? Buat baik dan juga buat yang terlebih baik bagi hamba dia. Wajib, dia kata, wajib Tuhan buat baik dan terlebih baik bagi hamba-Nya. Ahli sunnah wal jamaah kata harus Allah Ta'ala buat baik dan perkara terlebih baik bagi hamba. Beza antara wajib dengan harus dia. Tentu. Lalu aku nak tanya kepada kau berkenaan tiga beradik. Tiga beradik ni, seorang tu start daripada muda sampai ketua ni, dia dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Apa kau nak hukum kepada dia? Dia kata dia mati beriman, masuk syurga. Yang nombor dua ni, dia start daripada muda sampai ketua tu, kemudian mati dalam keadaan dia buat maksiat. Dia ni kata masuk, dia ni masuk neraka. Kemudian yang kecil itu belum balik lagi, Allah SWT matikan dia. Maka dia ni kata dia tak duduk antara syurga dan dia duduk antara syurga dan neraka, tak masuk. Baik, mengikut pandangan kita, kata Abu Hasan Sy'ari kepada guru dia Abu Hashim Jubai ni, Allah Ta'ala wajib Allah Ta'ala buat yang baik dan lebih baik. Sepatutnya kalau kata wajib Tuhan buat yang baik, sepatutnya yang nombor dua ni bagi dia dan insaf dulu, bagi dia buat taat dulu, baru mati dia.
Kemudian masukkan dalam syurga. Patutnya begitu kan. Sebab apa? Sebab wajib bagi Allah buat baik. Buat baik dululah. Adik yang bongsu ni sepatutnya dan baligh dan buat amal ibadat, baru mati dia, baru masukkan dalam syurga. Sepatutnya kena buat macam tu. Pasal usul dia kata apa? Dia kata wajib. Kita ahli sunnah wal jemaah harus Allah Ta'ala nak buat baik ke tak mau buat baik ke, harus, bukan wajib. Mereka kata wajib. Bila dia kata macam tu, maka kalahlah, diamlah Abu Hashim Jubai, tak boleh nak jawab soalan dia. Dengan sebab itulah Abu Hasan Asy'ari mufaraqah dengan firqah Mu'tazilah. Dia keluar pergi duduk berkhalwat, kemudiannya mengarang hujah-hujah untuk mengalahkan iaitulah firqah mengalahkan firqah mengalahkan pahaman-pahaman Mu'tazilah ni. Dia tulis, dia lawan balik. Mula dengan dia orang Mu'tazilah, dia tulis. Jadi sebab itulah metod ataupun kaedah Abu Hasan Asy'ari ni, dia menggunakan akal, menggunakan mantik untuk maknanya berhujah nak lawan dengan ideologi Mu'tazilah ni, menggunakan mantik dan juga ni menggunakan akal. Depa guna akal, logik akal. Lah ni pun kembali balik ni Mu'tazilah, tapi dalam bentuk yang baru, dipanggil sebagai liberal ni Mu'tazilah lah. Golongan yang pakai akal, yang menilai sesuatu dengan akal. Kita menilai dengan akal, bersandarkan kepada nas. Depa tak ada, depa pakai akal, tak dengar nas. Mu'tazilah kata kita tak boleh tengok Tuhan. Di dunia ni tak boleh tengok Tuhan. Akhirat pun tak boleh tengok Tuhan. Kita kata di dunia tak boleh tengok Tuhan, sebab Tuhan ni laisa kamitslihi syai', tak seumpama sesuatu. Kan? Tapi kita beriman dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala sendiri sebut, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, berapa muka? Yauma id ay yaumal qiyamah, iaitu berapa muka yang pada hari kiamat nanti ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, nazirah, mereka memandang. Jadi Tuhan sebut macam tu, clear. Ayat tu jelas sekali, kata maknanya hamba berapa muka ni sedang melihat Allah. Jadi kita beriman dengan ayat tu, dengan nas tu. Kata apa? Kata kita, maknanya sabit melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti dalam syurga. Kita pegang macam tu. Nampak tak? Macam mana lagu mana? Wallahu a'lam. Tak tahu kaifiat. Sebab Allah Ta'ala, macam mana kita nak tahu kaifiat nak lihat Tuhan? Tak tahu. Nampak tak? Tu. Jadi dalam bab solah dan aslah ni, itulah maknanya banyak orang yang menilai mengikut rasional akal. Nampak tak? Kalau gutu zalim, tu Tuhan tentu dah. Sistem Islam dia kata apa? Sistem Islam kata hari ni zaman moden ni, orang lelaki pun keluar bekerja, orang perempuan keluar bekerja, lalu harta pusaka kena bagi sama rata. Ada maknanya cari harta sepencarian lagi, kena bagi sama rata. Dia cabar kepada faraid, al-mufaraid, kan? Allah Ta'ala kata lidzakari misla hadzil unsayain. Apa yang ada kepada orang laki-laki itu seumpama ada kepada dua orang perempuan. Maknanya iaitulah asabah, laki-laki dapat dua panggu, perempuan dapat satu panggu. Nampak tak? Ada lagi, ibu dapat berapa, isteri si mati dapat berapa. Ada dalam maknanya ashabul furud yang Tuhan sebut dalam Quran. Nah, mereka kata tak boleh kena bagi sama rata. Laki dan perempuan kena sama rata, baru adil. Dia kata baru adil, bagi sama rata tu baru adil. Mereka nak bawa satu pemikiran untuk mereka paksa kita telan juga, kita pegang pada pemikiran. Sebab tu kita lawan. Kita ada Islam, kita tak akan terpengaruh dengan ni. Sebab perjuangan kita adalah perjuangan Islam, parti kita adalah parti Islam, maka kita berpegang dengan Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nas kita akan pertahankan. Ahlussunnah wal Jamaah. Nampak? Lalu maknanya perempuan dapat satu, lelaki dapat dua. Ini ketentuan Tuhan. Nampak tak? Orang perempuan beranak, orang lelaki tak beranak. Orang perempuan ada haid, orang lelaki tak ada haid.
Ni ketentuan Tuhan, tak adil pun tu, patutnya kena sama lah. Nampak tak? Patutnya orang perempuan beranak, orang lelaki pun kena beranak lah. Begitu kita nak kata kat Tuhan tak adil. Allah Ta'ala buat macam mana dia punya suka lah. Laki punya naluri lagu mana, perempuan punya naluri lagu mana. Allah Ta'ala maha mengetahui dan menentukan. Tapi kita nak cabar Tuhan. Sampai mereka kata apa? Mereka kata dalam bab politik ni ada farak, ada satu kekosongan yang boleh kita ni fikir dan menggunakan akal kita untuk menentukannya. Kita kata kan, khitabullah muta'alliqun bi af'alil mukallafin. Khitab ni undang-undang. Yang katakan agama tu ialah undang-undang. Undang-undang diturunkan kepada Rasul yang terkena kepada perbuatan mukallaf. Wajib, haram, harus, makruh, apa semua tu. Nampak tak? Jadi tiap masa ni kita terikat dengan hukum tu. Nak pergi kok belah wajib ke? Nak pergi kok belah haram ke? Nak pergi kok belah sunnah ke? Nak pergi kok belah harus ke? Jadi ada hukum tu. Kita tak dapat lari daripada hukum ni. Kerana maknanya kita ada perbuatan sama ada perbuatan hati, ada hukum dia. Kita hasad dengki kat orang, itu perbuatan hati. Kita riak, itu perbuatan hati. Kita ujub, itu perbuatan hati, ada hukum dia. Tak payah lari. Kita buat zalim kat orang, tampak orang, perbuatannya zahir. Nampak tak? Kita bunuh orang, perbuatan zahir, ada hukum dia. Kita terikat dengan hukum. Perbuatan kita tu apa? Nampak tak? Tak nak lari. Tak ada satu masa pun kita boleh lari daripada hukum taklifi. Mereka kata dalam bab politik, maknanya kita tak terikat dengan undang-undang Allah. Sebab tu dia pun fikir macam-macam. Sebab tu hari ini mereka memperkenalkan satu metod, satu kaedah, iaitulah Islam tanpa syariat. Islam tanpa syariat. Sebab tu mereka duduk pasal apa lah, mereka duduk berempas pulas, tak mau bagi orang mengajak, tak mau bagi tauliah. Bukan saja-saja, sebenarnya ada maknanya mereka punya agenda. Asif Bayat, seorang maknanya orang yang yang duduk, dia orang Iran yang duduk di UK. Dia mengasah pahaman ini. Kemudian pahaman ini pula dipelopori sehinggalah sebahagian daripada ikhwan muslimin yang duduk di UK terpengaruh dengan pahaman ini. Disebabkan post-Islamism, oleh kerana mana Islam bila ada, Islam datang, Islam bawa maknanya hujah-hujah ni, solusi-solusi ini, lalu macam mana maknanya mereka cari jalan untuk nak menangani kemarahan Islam. Terlebih post-Islamism, Islam tanpa syariat. Nampak tak? Islam nampak macam Islam. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak akan tinggal daripada Islam ini melainkan pada namanya saja. Nama Islam cantik, nampak tak? Tapi pakaian dia, tapi perbuatan dia, tapi hidup dia, cara hidup dia, semuanya itu tak ada. Tak hidup cara Islam, tak mati cara Islam, tak berapa menghukum cara Islam, tak memerintah cara Islam, kosong. Nama Islam Madani. Nampak? Kemai dengar tu. Dia yang buat kelak. Istilah tu dengar, menggerunkan. Madani. Apa dia pengisian Madani? Apa dia pengisian Madani? Apa nilai Madani? Tak ada apa, macam antah lah. Tak ada apa. Tu Islam tanpa syariat. Itulah maqasid tanpa syariat. Mereka ada cerita tentang menjaga nyawa, tapi mereka ikut dah syariat? Tak ikut. Sebab tu mereka serang maknanya syariat jenayah di Kelantan. Kenapa? Bagi mereka kata ada yang lain. Kalau maknanya kita guna hukum Islam, tak adil bagi orang bukan Islam. Mereka kira macam tu pula. Tak adil lah kat bukan Islam. Mereka pakai akal, mereka pakai otak je. Ini yang sedang mereka sedang buat. Lalu cara maknanya nak bagi orang ni tak berdamping dengan pahaman yang betul, sekat ulama. Sekat ulama macam mana? Senang, tarik toliah.
Tak bagi tauliah tak gini, bagi ulama yang angguk cerita bab ni saja, tak cerita bab-bab yang ni. Akhir sekali masyarakat kita jadi jahil. Bila jadi jahil ni senang, maknanya mereka menyerang pemikiran. Sebab tu kita nak mengaji ni. Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Allah Ta'ala memang mahu macam tu. Allah Ta'ala tahu macam apa yang dia ni. Dia perintah. Sebab tu pada orang kafir Mu'tazilah ni memang macam tu lah. Jenis-jenis apa nama, macam tu lah. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi, tidak keluar daripada kehendaknya. Lirikan orang yang melihat dan kesalahan orang yang berfikir. Semua tu makna berlaku kerana kehendak Tuhan. Tidak ada tempat mengelak dan melarikan diri bagi seorang daripada melakukan maksiat kepadanya kecuali dengan pertolongan dan rahmatnya. Sebab tu kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku melainkan dengan kehendak Allah. Nampak tak? Jom kita pergi sana. Jom esok kita pergi. Untuk kita pergi. InsyaAllah lah. Tak usah ada insyaAllah lah. Esok kita pergi lah. Oi, apa dia kita kata insya-Allah, jika dikehendaki Allah, entah esok mati, entah esok sakit, entah esok jadi apa, mana kita tahu. Kita duduk mayat-mayat kan. Ma taqulu ala hadzal mayit. Apa yang kamu kata ke atas mayat ini? Baik. Betul ya lah. Hakikat dia kita tahu lah. Betul ya tak kita buat tu? Kalau kita bohong lah. Boleh, nak buat boleh tak? Boleh nak buat dengan cara lapik dengan insya Allah. Kerana kita disuruh ajak beradab, bersangka baik. Kita cakap, mana kita kata tu mudah-mudah dengan bersangka baik itu, Allah SWT memberikan rahmat kepada si mati itu. Baik tak? Lepas tu kita kena kata apa? Insya Allah. Kalau kita tak tahu, maknanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni insya-Allah, masya-Allah. Orang tua dulu tak lekang daripada mulut ni. Berjanji kita kata insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Sebab kena marah kita duk insya-Allah apa? Mai sungguh-sungguh. Dia ingat kita kata insya-Allah tu tak buat sungguh-sungguh. Kita cuba nak buat, tapi apa akan daya kita? Kita nak sembahyang. Kalau Tuhan tak bagi Taufik ni khalqu qudrah ala ta'ah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kuasa untuk melakukan kebaikan, ketaatan, tak boleh berlaku. Nampak tak? Tak boleh lagi kita buat. Sebab tu kita usaha kita baik, ringat baik, semua mana baik, dapat pahala. Tapi hakikat dia siapa yang ini? Allah yang maha menentukan. Seandainya manusia dan jin dan malaikat dan syaitan berkumpul untuk menggerakkan atom di alam ini atau memberhentikan gerakannya tanpa kehendak dan peraturan Allah, nescaya mereka tidak akan berdaya untuk melakukan perkara tersebut. Atomnya kecil ya. Sebab tu Nabi yang berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ya bin ammi, wahai anak saudaraku, Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kau nak mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau nak minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iz walau ijtama'atil insan ay yanfa'uka la yanfa'uka. Kalau berhimpunlah oleh seluruh manusia atas dunia ni nak tolong kau, bagi manfaat kepada kau, kan? Tapi Allah Ta'ala tak mau bagi manfaat kepada kau, takkan boleh mereka bagi manfaat kepada kita. Berimbun semua orang nak sokong kita, kalau Tuhan tak bagi menang kita, tak menang. Ini akidah ni kena ada kita. Ada, kita usaha buat macam-macam program nak bagi orang sokong kita. Biar. Tapi kita kena ingat, dalaman batin kita kena ingat, kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zahir, pada mulut, pada kata, pada buat, semua usaha untuk nak tarik orang, tak apa tu. Tapi batin kita, apa kepercayaan kita?
Apa pegangan kita? Batin kita ni lah, akidah kita. Ialah hati kita ni. Ya. Walawij tama'at al-insan ayadhurruka la yadhurruka illa ma kataballahu laka. Jika berhimpun oleh manusia nak memudaratkan kamu, tetapi Allah Ta'ala tak mau bagi mudarat, la yadhurrukum, dia tidak akan dapat memudaratkan kamu, illa, melainkan qad kataballahu laka, melainkan apa yang telah Tuhan tulis nak berlaku pada kita, maka tak dapat lari dah. Orang nak bunuh kita, berjaya bunuh kita, tu Tuhan tulis dah. Dia nak mati, dia nak tembak kita. Ni sebab tu kuat akidah mana Hamas. Dia berjuang dengan DP. Nampak tak? Pi tembak dia betul tu. Nampak tak? Kita nampak tak? Orang kafir ni pakai macam-macam, baju kalih peluru lah, apalah macam-macam. Tak pergi mati. Kan? Tak pergi mati. Kita mana iman kita tu kena kebal. Kebal iman. Mana tak ada siapa yang boleh mudarat, memberi manfaat melainkan Allah. Orang dulu belajar dulu. Ya. Belajar ilmu kebal tapi akidah tak kebal. Kan. Ambil ketitik dia, kepal ketitik, sapu nak bagi kebal. Nampak? Oh, tu cara apa? Tak? Orang dulu kata buat. Ya itulah dia kata, mana tidak dapat memberi mudarat dan tidak dapat memudaratkan melainkan dengan izin Allah SWT. La ilaha illallah terkandung dalam la ilaha illallah. Ajak kita pergi kita ni. Tembak kita tak makan, tetak tak main. Benda yang piak tak boleh. Kita kena belajar akidah bagi kebal. Belajar ilmu kebal tak apa. Ni akidah tak kebal. Belajar ilmu kebal pegang. Tangkai, bubuh tangkai ni. Tetak tak makan ni. Percaya pada tangkai tu. Percaya pada tangkai. Kak bahak ni, tetak tak makan ni, tikam tak lut ni. Pakai cincin tu dia buat punya cincin ni. Sakti ke cincin. Cincin sakti. Pakai nak pakai pesan pakai lah. Pakai kalau tak apa lah. Ni pakai dengan kepercayaan. Kerih ni kerih sakti. Pakai ni. Nampak tak? Kita punya maknanya orang lain ada kuasa, orang lain ada kehendak, orang lain boleh menegak. Kita percaya kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat. Lagu mana dia kehendak, lagu dia takdir, itu. Hang tak usah buat lah. Kalau Allah Ta'ala tak takdir, hang tak usah mereka buat lah, takkan boleh buat. Ni kita mau percaya, hati kita mau keras berpegang macam tu. Makna akidah ni kita macam mana? Kita keras hati pegang macam tu. Kan? Biar maknanya dia harus daripada syarak. Kalau orang nak bunuh kita, kita boleh orang kata apa, kita berdalih, boleh berdalih, harus berdalih ataupun taqiyah, harus taqiyah ketika maknanya nyawa kita nak diancam. Aku sokong tapi dalam hati kita tak ada aku sokong. Bapa kita putra sokong wala mulut kita kata wala, tapi hati kita tak. Itu tak apa. Hati kita tu tak boleh. Hati kita betul-betul mesti keras pegang. Dalaman kita tu, batin kita tu mesti macam tu. Walaupun makna mulut kita ni dibolehkan untuk kita berhelah. Apabila maknanya nyawa kita nak melayang. Tak ada siapa yang boleh memberi mudarat manfaat. Tak ada siapa yang boleh yang maha mentakdirkan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ubat tak boleh menyembuhkan penyakit. Ubat hanyalah alat menyembuhkan penyakit. Duit tidak boleh membahagiakan kita. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Berapa ramai orang yang ada duit, berlambak duit dia. Tahu Najib dah punya duit? Najib dah banyak mana duit? 100 bilion tu ada di luar negara tu. Kalau dia nak tebus, dia keluar daripada penjara boleh. Di 50% ya dia ni. Ampun 50% ya. Pada tepuk ni tu. Juh. Depa tu pi buat keluar duit ni. Allah, tu soal cerita. Ni depa sendiri yang cerita. Depa buat keluar duit nu naik ke pertama. Depa naik jet peribadi. Nu angkut pitu simpan di warehouse nu dia nu. Lalu depa bergaduh sama-sama depa juga.
gaduh Dr. Mahathir arahkan Bank Negara tu batalkan nombor duit ni sekian. Habis tak ada guna duit tu. Nampak tak? Allah Ta'ala punya kata Allah tak? Mereka kata duit lah ni, pasti duit tak laku lah, nombor tu habis semua. Tak? Dia buat main lah, duit tunai je bagi belanja kita pergi ke ni. Sebenarnya duit ni kalau kita nak cetak duit kena sandak jongkong mai. Jongkong mai ni nilai jongkong mai ni berapa? Cetak dasarkan yang tu. Macam risit kepada emas tu. Sebab tu kita keluar zakat. Berdasarkan kepada emas tu. Zakat emas. Tapi inilah berlaku manipulasi. Orang boleh tipu. Boleh cetak duit $, bawa masih tukar di sini, ambil duit kita hak tu punya. Depa duit tipu main labuk di sini. Habis macam mana ekonomi kita nak jadi? Bodoh habis. Macam-macam tu. Sebab itulah dinar emas itu, sebenarnya dinar emas itu adalah idea daripada PAS. Mahathir tengok syok lah kata dia bawa pergi cerita yang kata cerok seolah-olah macam dia punya idea. Dia pergi mengaji di ni, Tok Syekh tanya, Mahathir bagus Mahathir Muhammad. Dia kata bagus, tak cakap tentang dinar emas tu. Kita nak cerita macam mana kat Tok Syekh kata dia curi hak PAS punya. Cerita lagu mana dia. Dinar emas sebenarnya adalah daripada kertas kerja daripada PAS untuk mengalami masalah ekonomi. Emas diri benda tu adalah nilai, ada nilai dia. Dulu zaman Sayyidina Umar ni timbang nilai dia. Nak kerat punya mana bu. Sekian berapa dirham emas. Dulu suka macam tu. Ni tak ada main pakai duit kertas. Duit kertas ni boleh macam tipu macam tu. Siapa yang ada kuasa yang boleh ni, boleh cetak mesin tu dah ada. Dia cetak mesin tu, kertas tu, bahan tu pun dah ada. Dia main belanja kita duk ingat ni depa dahsyat lah. Dahsyat depa ni berniaga macam mana ni? Tengok apa nama? Depa punya kedai pun tak tahu mana pun, tapi kaya raya. Tak kaya raya macam mana ni manipulasi duit ni. Tuan-tuan tak tahu tu money laundry depa nak buat tu semua tu ada pasal semua. Sama ada seluduk duit ataupun seluduk barang. Tapi seluduk barang terlalu sangat. Nak berbanding dengan seluduk duit. Sebab tu negara kita ni boleh hancur main dengan ni. Kalau Allah Ta'ala nak ni. Sebab itulah maknanya di sini kita kembali balik kepada tajuk kita, iaitu Allah SWT itu maha berkehendak. Maka apa yang berlaku ni di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang juga oleh video ni. Kita peti ya ke. Sebab kita nak kena bagi faham sebab ni. Kalau tak faham nanti tak nampak lagu mana ni. Kita berhenti tahun muka surat 49, nanti kita baca lagi dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin, amma ba'd. Surat 9 pada kitab. Kitab itu Sebyan. Surat 9 atas kali.
atas, syahdan. Tiga baris daripada atas. Syahdan bermula makna haid, iaitu haid ni, kalau kita baca bahasa Melayu haid kan, haid haid, haid iaitu darah yang beradat oleh perempuan. Bila tu darah tu yang sampai umurnya 9 tahun. Darah yang beradat yang berlaku kepada orang perempuan bila tu mula daripada umur 9 tahun. Kalau umur 8 tahun, 7 tahun keluar darah tu bukan haid. Baik, tahun apa? Tahun Qamariyah, hijrah. Tahun hijrah ni pendek daripada Masihi. Baik. Jadi haid menurut bahasa Sailan. Sailan maknanya mengalir. Menurut syarak, damu jabalatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah fi halati sihhati fi awqatin makhsusah, iaitulah darah yang keluar daripada hujung rahim perempuan pada ketika sihat, bukan ketika sakit, ketika sihat, dan keluar darah itu pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Tu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidh wa la yaqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid, katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran, darah kotor yang keluar daripada rahim perempuan. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita di waktu haid. Tak boleh kita tidur dengan perempuan, berjimak tak boleh, bersetubuh tak boleh, tak boleh. Dan janganlah kamu mendekati mereka. Mendekati ni maknanya dengan makna mukadimah, melawak. Sebab melawak ni boleh terbabas. Tak? Melawak. Sebab tu diharamkan melawak pada waktu haid ni antara lelaki dan perempuan ni ialah antara pusat dengan lutut. Tak boleh. Takut apa? Takut berlaku lelah sekali. Dia terlajak api berjimak tu. Tak boleh, haram. Jadi maknanya tak boleh mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Jadi Nabi SAW bersabda, haza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Artinya inilah sesuatu yang telah disuratkan oleh Allah Ta'ala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yang berlaku kepada anak-anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Jadi orang kata apa? Darah yang berlaku kepada orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ada? Tak ada. Dengan duk tanya, tak ada. Habis tu pasti apa? Kita kena belajar. Kita belajar sebab ada orang di bawah tanggungan kita. Anak kita, bini kita, perempuan tu bawah tanggungan kita. Lalu kita pun kena tahu juga, takut mereka tipu kita ke, ataupun mereka tanya kepada kita masalah tu. Kita tak nak abang. Jadi kita kena tahu sekadarnya. Baik. Sekurang-kurang masanya masa haid sehari semalam. Sehari semalam macam mana? Iaitu 24 jam. Himpun darah tu 24 jam. Tu haid. 23 jam, 20 jam, tu bukan darah haid. Dia himpun cukup 24 jam. Sehari semalam, itulah sekurang-kurang haid. Ingat sekurang-kurang haid berapa? Sehari semalam ataupun 24 jam. Darah haid ni dia keluar darah, tapi bukan macam darah nifas. Boleh perempuan pergi tanya bini kita, dia pedih sikit, dia menyakit, dia rasa pedih. Dia keluar tak selesa, orang tak naik. Sebab tu orang bila haid ni, orang perempuan dia emosi. Emosi dia
Sebab apa? Sebab masalah tak keselesaan tak ada. Dia pedih-pedih keluar. Dia keluar tu macam darah keluar kena pacat lah. Tak ada dah keluar bro tu. Cayak ni. Tapi ada orang yang tertentu kadang-kadang keluar banyak. Pakai pampers tu sampai tembus. Kan? Tu banyak. Baik. Jadi kalau kata kita himpun 24 jam, tu haid dah tu. Kalau 20 jam, bukan dia tu darah lain tu. Kena tengok dulu darah apa. Pasal tak cukup 24 jam. Tak cukup ni di sini bukan nak keluar banyak, kita kena celup kapas. Celup kapas masih ada warna. Itu darah. Kalau tak ada warna, itu maknanya tak ada dah haid. Tak kira lah kita celup tu ada warna hitam ke, warna perang ke, warna kelabu ke, warna emas ke, itu adalah darah. Nampak tak? Bila ada lagi di kapas tu bermakna kata masih lagi ada darah. Bila kita celup tu tak ada lah darah dah. Tu makna suci. Nampak tak? Tu. Pasal darah ni bukan dia nak keluar. Keluar berlambak meleleh macam tu. Ada ketika ni keluar sikit je. Tu yang kena celup kapas tu pastikan mati ke tak mati lagi. Jadi sekurang-kurang haid berapa? 24 jam. Tu paling kurang. Dan sebanyak-banyaknya haid 15 hari dan dengan malamnya. 15 hari 15 malam tu paling banyak. Maknanya sekurang-kurang suci 15 hari. Sebab 15 hari lah. Kalau kata sebulan tu 30 hari, dia ada haid 15 hari. Mana tinggal lah suci tu 15 hari. Nampak tak? Tiba-tiba dia duduk gantung bendera merah lagi. Awak tak sembahyang cek. Cuti. Cuti apa ni? Sampai 40 hari dah, sampai 2 bulan dah ni. Dia kata haid tak boleh. Kita tahu lah. Tapi kalau kita pun 2 kali 5 tak arti apa, dia tipu. Pakai. Tapi kita tahu, haid ni 15 hari 15 malam boleh banyak. Ni hang sampai sebulan ni apa cerita? Duk turun darah lagi. Duk turun darah, kalau betul turun darah lagi bawa jumpa doktor lah, entah penyakit apa ni. Nampak tak? Dia 15 hari 15 malam saja. Nampak tak? Tu paling banyak lah. Dan sekurang-kurang masanya sehari semalam, iaitu 24 jam. Itu sekurang-kurang. Bermula kebanyakan perempuan haid ia 5 hari 5 malam, ataupun 6 hari 6 malam, ataupun 7 hari dengan malamnya. Maka dia tiap-tiap orang bukan sama. Tak sama. Dalam lingkungan sehari semalam sampai 15 hari 15 malam. Berapa hari darah beradat ke tu, dia ikut perempuan tu. Nampak tak? Tak sama. Kita tak boleh nak kata 7 hari saja keluar. Tak. 5 hari tak. Boleh jadi 5 hari, boleh jadi 7 hari. Kebanyakan perempuan ni banyak tu lah. 7 hari, 6 hari, 5 hari. Nampak tak? Lebihnya tu suci lah. Jangan tak semayang pula. Nampak tak? Tu. Bermula sekurang-kurang suci. Suci maknanya bukan haid lah. Suci lah. Kalau tak suci, ada haid lah. Bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari. Kalau 30, maknanya antara 2 haid. Haid yang pertama nak mai haid kedua, sekurang-kurang dah 15 hari lah. Sebab sebulan dah 30 hari. Jadi 15 hari dah haid, mana tinggal 15 hari lagi lah. Sekurang-kurang suci. Kalau kata 6 hari, banyak lagi lah suci dia tu. Kalau 7 hari, banyak lagi suci dia. 5 hari banyak suci. Kalau maknanya 15 hari, itulah paling sekurang-kurang suci 15 hari. Bermula makna nifas, iaitu darah yang keluar ia kemudian daripada beranak. Nifas. Nifas ni dia darah cayak sikit daripada darah haid. Haid ni dia ni sikit. Anak keluar, yang kata nifas ni anak keluar baru keluar darah tu.
Itu darah nifas. Sekurang-kurang nifas ni satu lahzah, masa yang sedikit. Anak keluar darah berhenti. Terus berhenti habis. Tu paling kurang. Jangan duk ingat pantang 40 hari tak semayang. Kalau keluar anak dia tak keluar dah, kena mandi, kena semayang. Dah suci dah. Ni kita duk pakai ni pantang 40 hari. Lagu mana? Tak ibadat kita. Masuk dalam orang melalaikan solat. Sebab apa? Sebab syarat wajib dah ada. Suci daripada haid dan nifas bagi orang perempuan. Dia tak semayang juga, dia terkategori dalam orang yang lalai. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang mengerjakan solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mana orang yang mengerjakan solat dalam keadaan lalai. Kerana apa? Kerana tak ambil perhatian kepada patut dia kena semayang, dia tak semayang. Dan sebanyak nifas 60 hari dengan malamnya. 60 hari 60 malam paling banyak, bukan 40 hari saja. 60 hari pun boleh jadi. Nampak tak? 60 hari 60 malam tu nifas. Paling banyak, paling sikit satu lahzah. Keluar darah berhenti. Tu paling sikit. Tu. Dan yang ghalib perempuan itu nifas ia 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. Dia ambil tani lah 40 hari ni. Ghalib maknanya kebanyakan orang. Tapi hukum ghalib ni tak boleh. Dia panggil hukum ghalib ni adalah hukum yang umum. Hukum khusus ni adalah hukum kepada diri orang tu. Ada berapa hari dia nak ni nifas ni, kita tengok kepada dia. Kalau ada petanda atau kata tak ada darah dah, hang suci dah. Hang tak ada turun darah apa, mandi. Mayang lah. Baik, sikit lagi kita pergi. Bermula darah yang keluar ia darah kurang daripada masa sekurang-kurang haid. Masa sekurang haid berapa? 24 jam. Kurang daripada tu. Tak cukup 24 jam, 23 jam ke, 20 jam ke. Nampak tak? 10 jam ke dia keluar darah tu, dia berhenti. Ataupun lebih daripada masa sebanyak-banyaknya haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Mana hari ke-16 dia keluar lagi. Tu, lagu mana cara? Darah tu darah apa? Darah yang keluar dia dalam masa sekurang-kurang tak sampai sekurang-kurang haid. Iaitu tak sampai 24 jam. Darah tu. Ataupun darah yang lebih daripada 15 hari 15 malam. Hari ke-16 dia keluar lagi. Itu darah apa? Ataupun darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas. Lebih daripada 60 hari. 61 hari dia turun keluar darah lagi. Darah apa? Iaitu darah istihadhah namanya. Darah penyakit. Itu darah penyakit. Istihadhah. Darah istihadhah. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Masa darah haid lah. Masa 15 hari tu haid lah. Masa ke-16 hari tu dah tu. Tu darah istihadhah tu. Dia masuk waktu suci dah tu. Sebab apa? Sebab keluar daripada masa sebanyak-banyak haid. Hari ke-16 dah berhenti haid dah. Sebab paling banyak 15 hari 15 malam. Ataupun keluar darah. Kita tak semayang pada waktu tu, berdosa tak berdosa bagi orang perempuan. Kerana apa? Kerana darah turun. Kemudian dia bilang-bilang, tengok-tengok tak cukup. Bukan dia haid, istihadhah. Waktu dia tak semayang kerana dia bilang darah tu tak dosa. Tapi kena qadha kerana dia suci. Dosa tak dosa? Tak dosa. Kalau tak semayang tu ada darah. Kita takut darah haid ni. Tiba-tiba tak cukup 20 jam. Darah tu tak cukup 24 jam. Darah tu adalah darah istihadhah. Maka kena semayang tak? Kena semayang. Tadi kalau kita tak semayang, kita kena qadha semayang. Sebab apa? Sebab dia bukan darah haid, tapi darah nifas.
Wah, ni kita kena pergi minggu depan. Tengok tanbihun tu kita mau tengok tu. Bermula darah yang berputus-putus. Walaupun dia singsit lagi pergi lagi panjang lagi. Kat 9.30 lah. Kita mau tengok tu tanbihun. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau berkenaan dengan ni. Orang nak telefon, kalut telefon ni. Dah pergi perbaik waktu pula. Baik pula dah pecah pula dah. Di Sungai Dua Utama orang terkeluar, banjir dah rumah. Lepas tu pergi kerja balik banjir dah rumah. Tercabut rumah saya tu dia ambil sepa lah kepala tu tercabut, keluar ayak mamu. Rupanya bila wah tu ganti tekanan kuat. Sebab tu pipe dalam Sungai Perai tu pecah. Dia dah kuat dah. Barang lama ataupun barang tak apa nak kuat, cabut. Tutup meter pun banjir berapa biji rumah. Melimpah dalam Sungai Dua Utama. Saya pun tak ada nak pergi tengok ni tak pergi, tak ada lagi pergi tengok. Esok pagi tak pagi kena pergi dah. Di sana tu pergi Komtar pula. Satu Dewan Perniagaan Cina nak jumpa pula. Cina pun lain macam nak jumpa kita lah. Lepas tu SB nak jumpa pula. Ketua Balai SCF baru nak jumpa pula. Jadi orang kata apa? Ni apa kita insya-Allah kalau tak ada apa-apa saya tak pergi mana, kita fikir akan tak apa nama ni mesej kita ngaji lah. Jadi nanti dah mai Ramadan nak kena cuti pula lah. Jadi kita ngaji ada masa ngaji kalau ada apa-apa program, kita tangguh lah. Jadi kita wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wassahhil lana abwaaba fadli wa nurana ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ruddana ila dinina ruddan jamila. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.